Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Perukunan. Malam ini muka surat 5 baris yang ke-17 daripada atas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tiada qadim melainkan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan zatnya. Maka barang siapa berkata ada qadim lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah, atau berkata ia wujud makhluk, yakni ada makhluk itu ialah wujud Allah, atau Muhammad atau manusia itu sifat Allah Ta'ala, atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Baik. Dia kata bulan lepas, hendaklah kita ketahui bahawanya sekalian alam ini Allah yang jadikan. Gitu. Apa makna alam? Ma siwallah. Segala perkara selain Allah, alam lah tu. Sebutlah apa saja yang selain Allah. Contohnya langit, alam. Langit itu termasuk alam. Jadi bumi, alam. Manusia, alam. Malaikat, alam. Jadi kata sekalian alam, sekalian benda-benda tu selain Allah. Maka alam ini Allah yang cipta. Itulah keyakinan orang mukmin, dan yang itulah tujuan Allah jadikan kita, supaya kita tahu bahawa alam ini dia yang cipta. Nampak? Dia nak khabar alam ni dia yang buat. Nampak? Kita tak mahu tahu. Bila kita tak mahu tahu, jadi macam sia-sia penciptaan kita. Aku nak buat kamu ni, mu duduk dengan segala nikmat yang aku beri, cuma aku nak khabar alam ni aku yang buat. Tu lah. Suruh beriman je. Bukan kata rugi apa. Dah mau beriman juga. Alang terjadi sendirilah, alang jadi dengan tidak sengaja lah, alang terjadi letupang lah, jadi alang. Faham? Tak ambil kata Allah yang buat. Maka kerana apa? Kerana sesungguhnya selain daripada Allah itu tidak qadim. Hanya Allah saja yang qadim, zatnya, sifatnya. Zat tu diri Allah lah. Faham lagi? Macam kita, diri kita. Nak faham diri Allah tu, kita faham diri kita tu. Mu nama benda? Fakri. Okey, Cik tu mu tunjuk Fakri kat mana? Tunjuk lah, kat mana? Kat mana? Tak boleh tunjuk. Faham tak lagi? Nak tunjuk kat mana? Cik tunjuk kali, biar setuh. Jadi hakikat manusia pun kita dah erti dah. Nampak lagi? Apatah lagi zat Allah. Faham tak? Apatah lagi diri Allah. Orang kata diri kita ni, diri saya ni lah, dekat mana diri? Padahal kita makhluk yang boleh nampak kelih. Nak tunjuk diri tak boleh dah. Apatah lagi kalau zat Allah. Kalau boleh cerita zat Allah begitu gini-gini, apa lawak? Batu zat Allah ni mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama dengan makhluk. Hak makhluk kita tak faham dah. Nama Fakri tunjuk kat ni. Mu tulis F-A-K-H-R-I. Boleh ya? Ini Fakri. Dah bukan mu. Dah Fakri tu nama bagi saya. Dah saya tu mana? Cik tunjuk saya. Dalam pengajian sifat 20, kita akan jumpa perkataan kidam. Nampak lagi? Ada orang dia kata ngaji sifat 20 ni bid'ah, sesat. Nampak dah nak buat guan ni.
Nah, kalau ilmu tak ada, bertanya. Bukan ngajar. Dia pergi bahang selalu, patwa. Nah, dalam Quran kata, huwal awwalu wal akhiru. Nah, dialah Tuhan yang awal. Awal itulah dengan makna Tuhan yang bersifat dengan kidam. Kerana makna kidam itu ialah la awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Selain daripada Allah, ada permulaan bagi wujudnya. Kita bila mula wujud kita? Ketika dilahirkan oleh mak kita. Walaupun terdahulu wujud itu 9 bulan di dalam perut, ketika masuk air mani di dalam rahim ibu. Sebelum kita lahir, mak kita ada dah. Sebelum mak kita lahir, toki kita ada dah. Ketika nak dijadikan Nabi Adam AS, bumi dan langit sudah ada. Sebelum tu tak ada langit. Maka ada langit, lahu awwalun, bagi langit itu ada permulaannya. Yang tak ada mula hanyalah Allah. Itulah maksud kidam. Maka yang bersifat dengan kidam itu dipanggil qadim. Yang bersifat dengan ilmu itu dipanggil alim. Itu bahasa Arab. Faham lagi? Maka tiada yang qadim, tiada yang tidak ada permulaan. Semua ada permulaan. Ada hari jadi, ada tarikh kejadiannya. Melainkan Allah tidak ada tarikh mula, kerana ia tidak ada permulaan. Dan warna Tuhan tak ada mula, kita tak nak capang otak kita. Al-ajzu an idrakin idrakun. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lemah dah akal daripada nak fikir macam mana ada Tuhan tak ada mula. Itulah dikatakan orang yang sudah faham. Faham lagi? Kerana kita membicarakan tentang uluhiyah ketuhanan. Yang kita mudah faham, kita ada permulaan. Faham lagi? Hari jadi kita bila? Entah tak hari jadi bila? Tak tahu. Yang kita tahu hari lahir. Hari jadi masa Tuhan buat roh. Cakap apa tarikh? Tu hari jadi. Hari lahir tahu lah, pengek tu beg hospital. Tu panggil Duk Bidang, tu panggil Messi. Messi pun tulis 28 bulan 4 11 kilo baby. Contoh, 28 bulan 4 1997. Tu keluar mong, keluar. Faham? Hari jadi Tuhan buat rohmu. Tahu tak? Tak tahu tak. Itu makhluk yang baru. Okey? Maka barang siapa yang berkata ada selain daripada Allah perkara yang qadim, orang itu kafir sesat. Kerana apa? Kerana dia sudah menafikan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah sebut dalam Quran tiada ada sesuatu seumpama Allah. Dia kata ada pula sesuatu seumpama Allah. Yang ni bila Allah bersifat dengan awal, bersifat dengan qadim, dia kata ada juga makhluk sifat dengan qadim. Nah, sedangkan walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada sesuatu pun perbandingan pada alam ini dengan Allah, tak ada. Faham? Kita semua baharu, Allah saja yang qadim. Apa makna baharu? Adanya ada permulaan. Apa makna qadim? Wujuduhu la awwala. Wujud Allah tak ada permulaan. Faham? Jadi kita nak kata Tuhan tu dia yang awal, dia yang bersifat kidam, silakan. Yang nak faham tu tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Dalam kubur kat kita tanya, bilang sifat 20. Tak suruh gitu. Faham? Sifat 20 ni ulama susun nak suruh kita faham. Allah bersifat dengan wujud mana Allah itu ada. Kalau tak ada Allah, siapa yang menjadikan alam ini? Nak isbat kemahnya adanya Allah yang menciptakan kita semua. Maka tulis dengan sifat wujud. Bukan mematikan mari malaikat mulakan nakir, bilang sifat 20 kali. Jauh. Terangkan makna sifat salbiah. Jauh. Itu pengajian nak suruh faham. Faham? Dalam kubur kat kiri, dia kata, mu semayang ke tak? Ada tu je. Dia tak tanya, cik baca tayak kali betul ke tak? Tak ada lah kubur soalan gitu. Faham? Tanya semayang ke tak? Mayang. Cukup bukti, beres. Tak mayang, lepuk wisuti. Faham? Dah baru lama dia tulis rukun semayang, yang batalkan semayang, yang makruh dalam semayang, sunat-sunat semayang. Faham? Dalam Quran tak cerita gitu. Ulama kupah nak suruh mudah kita mengaji, jadi molek semayang. Faham?
Nabi menceritakan makna awal. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau bersifat dengan huwal awwal wal akhiru. Disebut kamu ya Allah dalam Quran yang awal dan yang akhir. Antal awal falaysa qablaka syai'. Makna kamu yang awal ya Allah, tidak ada sesuatu mendahuluimu. Wa antal akhir, dan engkau yang akhir ya Allah, falaysa ba'daka syai'. Selepas kamu tidak ada sesuatu. Kerana asalnya satu, akhirnya satu. Asal ni alang ada tak? Ada tak alang ni? Asal dulu. Tak ada. Tuhan buat. Summa stawa ila sama' fasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun nak membuat langit. Lalu Allah ciptakan langit itu 7 keping. Jadi belum cipta dia langit. Orang lain ni bahan Tuhan duduk atas langit. Nampak mana? Dah belum ada langit, Tuhan duduk mana? KTCC. Mengarut abang kali. Allah tak buat makhluk duduk atas makhluk dah. Itu makhluk. Faham? Maka barang siapa berkata ada qadim lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifat, atau berkata orang itu wujud makhluk itu wujud Allah. Diri kita ni diri Allah ni. Ada ngaji lagu tu. Itu susah tu. Faham? Di tafsir perkataan inna lillah tu kita asal daripada Allah. Salah kejadian itu. Faham? Dia nak abui kita hak pergi ngaji bapak jahil belaka juhalak. Tok guru kata gua ni, ajaran sesat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un tu ayat Quran tu. Apa makna inna lillah? Kita ini asal dari Tuhan dan akan balik jadi Tuhan. Sudah kerja dah lah. Tu pelik ni martabak tinggi ni. Ni martabak tinggi kali. Okey tak dah ni. Faham tak? Bukan kita asal kejadian daripada Tuhan. Inna lillah. Dalam mana-mana kitab tafsir, inna itu terjemahnya sesungguhnya kita semua. Lillah, milik Allah. Bukan kita asal jadi daripada Allah. Allah mana ada kejadian. Faham? Kita ni asal tak ada. Allah menjadikan kita minal adam ilal wujud. Daripada tak ada kepada ada. Dia panggil nikmat ada kita sekarang. Ni'matul ijad. Nikmat mengadakan. Kita kena syukur. Dulu kita tak ada. Allah mengadakan. Mengadakan daripada mana? Kalau kita buat tayar daripada getah. Dan kita antum min Adam, kamu Allah buat, kamu daripada Nabi Adam, wa Adamu min turab, dan ka Adam Allah buat dari tanah, bukan Allah buat Nabi Adam daripada tubuh Allah. Faham lagi? Situ susah. Kita asal daripada Allah kejadian kita. Jadi akan balik menjadi Tuhan pula dah. Jadi kita asal Tuhan dah, dak payah mayang dia nak pergi kot tu. Faham lagi? Jeng keren. Duduk lah neraka Muhammad lagi. Bukan kita asal dari kejadian Allah. Inna lillah, kita kepunyaan Allah. Sampai masa dia ambil balik kepada Allah untuk dibicarakan. Faham? Kejadian bukan dari Allah, daripada tanah. Bila Allah nak jadikan Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat datang ke bumi. Masa tu di bumi tak ada lagi manusia. Dinosaur ada dengan jin. Lalu digenggam beberapa genggam tanah. Malaikat genggam. Jadi campurlah kejadian genggaman tadi untuk uli buat jadi manusia. Maka jadilah kata Rasulullah, rupa kulit manusia keturunan Nabi Adam ini mengikut warna tanah. Faham? Itu asal kita, bukan asal dari Tuhan. Atau dia kata wujud kita itu adalah wujud Muhammad. Kita ni Muhammad. Jadi pening habis dah. Faham lagi? Kita Muhammad gua ni. Kita lah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Faham? Kita ini umat Nabi Muhammad. Bukan kita asal Muhammad. Faham? Atau manusia itu sifat Allah Ta'ala. Manusia sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan. Sifat Allah itu qadim. Sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita makhluk, jangan disamakan dengan Khalik.
Atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala. Alam ini keluar daripada tubuh badan Allah. Ni ngarut belaka ni. Maka orang itu jadi kafir, kekal dalam api neraka. Ngajian pelik-pelik ni dia panggil pengajian ajaran sesat. Ada ajaran sesat yang fasik, tidak masuk neraka kekal. Tapi ada ajaran sesat yang membatalkan Islamnya. Hati-hatilah. Faham? Kita nak mengaji tinggi ke nak mengaji biar jadi dekat dengan Allah? Nak dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah, apa benda? Allah perintah kita makin molek. Kau mengaji, kau betul taharah kita. Itu baru mengaji betul. Kau kita mengaji, kau comel baca Fatihah. Kau dengar, kau molek kita rokok sujud. Itu baru orang mengaji. Faham? Ni nak mengaji tinggi. Nak tinggi. Aurat tak tutup. Batu kotak-kotak. Nak mengaji tinggi. Nak pergi mana? Ni sebenarnya nak pergi mana tinggi? Nak? Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudahannya. Sekalian yang telah disebut, i'tiqad Islam yang sebenar-benarnya, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala. Jadi daripada A sampai Z, daripada awal kitab ini pada muka surat 1 Muqaddimah bab iman sampai ke muka surat 5 ni, itulah ringkasan fardu ain tentang akidah dan i'tiqad. I'tiqad ni apa dia? I'tiqad ini pegangan-pegangan yang kita simpulkan dan kita simpan kemah dalam hati kita sebagai orang mukmin. Itu i'tiqad. Bukan akak. Akak tu hok kepuk dengan telur tu. Kelepong bakar. Tu kuih akak. Akak telur, akak belau. Lagi. I'tiqad ialah yang kita pegang, kepahaman-kepahaman yang benar, kepercayaan-kepercayaan yang benar yang datang daripada Quran dan hadis yang dijelaskan oleh ulama, kita pegang betul-betul, simpan dalam hati kita. Itu panggil i'tiqad. Daripada perkataan aqdun, ain qaf dal, makna ikat. I'tiqadun iftial, maknanya ikatan, pegangan. Kita belajar Allah itu satu. Allah itu tidak baharu. Allah itu berkuasa. Allah menjadikan segala-galanya. Allah boleh mengampun. Allah boleh macam-macam yang kita sudah belajar. Semua tu kita ikat kemah-kemah dalam hati kita. Itu panggil i'tiqad. Dok tangga dah. Dok gogeh dah. Faham? Mana? Daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mana pula? Ahli sunnah ini iaitulah jalan orang-orang Islam yang sebenar, yang datang daripada Rasulullah dan para sahabat. Yang Nabi sebut bahawasanya umat Nabi berpecah pada 73. Umat Nabi Isa berpecah pada 72. Umat Nabi Musa berpecah pada 71. 71 kaum Nabi Musa, satu je betul, 70 masuk neraka. 72 umat Nabi Isa, satu je betul, 71 masuk neraka. Umat aku pula sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah 73 kumpulan. Sintani wa sab'un, 2 dan 70. Jadi 72 finnar dalam api neraka. Wahidah, satu saja fil jannah, masuk syurga. Lalu berkata dah sahabat, ya Rasulullah, man hum fil jannah, siapa yang satu masuk syurga? Jawab Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku jalan atasnya dan sahabat-sahabatku berjalan. Dan hadis yang lain, al jamaah, jadilah ahli sunnah, iaitu yang mengikut Nabi dan sahabat, wal jamaah, dan yang dibawa kepada kita daripada ribuan ulama-ulama zaman dulu sampai ke sekarang. Itu panggil jamaah. Bukan solat jemaah tadi. Faham lagi? Jadi kalau hak pelik-pelik, itu bukan jamaah. Nak pelik-pelik. Banyak kalau kita tengok fatwa ulama pelik-pelik. Dia ulama tapi pelik waktu ambil fatwa. Contohnya sah sembahyang Jumaat seorang diri dalam rumah. Ada kau tak mau sebut nama. Kita ikut pelik tau. Oh boleh ikut, ada dia ulama kau. Tak boleh ngarut dah tu. Itu syas. Itu panggil kaul pandangan yang syas, yang pelik, tak boleh ikut.
Main jemaah seorang lah umur. Baca ketubah seorang. Hadirin, tak ada seorang pun. Dia seorang cakap. Walaupun ada dalam kitab-kitab pandangan itu, tak ada ikut. Kita nak ikut al-jamaah hak ramai. Al-jamaah tu makna mazhab Syafi'i. Salah. Mana pandangan ulama-ulama yang ramai. Termasuk dalam fiqh mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali kalau zaman sekarang. Kalau ulama-ulama tentang akidah termasuk apa benda yang mengikut akidah Imam Hanbali, Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau dalam bab tasawuf yang mengikut ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak sesatlah. Mengikut Imam Ghazali, taklah sesat. Kerana ada jalan-jalan yang tak betul. Faham lagi? Maka barang siapa menyungguhkan dengan hatinya daripada iktikad ini, kita pegang betul-betul dalam hati, maka itulah yang menjadi Islam sebenar-benarnya, lagi mukmin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di khabar sebelum ini, wajib kita beriman bahawasanya bila kita mati, diletakkan di alam kubur, roh kita di alam barzah, datang dua malaikat Munkar wa Nakir. Kerana ada kepercayaan-kepercayaan mengarut lain daripada itu. Itu saja yang benar, kita pegang yang itu, maka benarlah kita tentang datangnya malaikat. Kemudian pula dikatakan lagi mayat di alam barzah itu ada merasa nikmat atau azab sekira-kira dikendaki oleh Allah Ta'ala. Wajib kita pegang kemah-kemah, yakin bubuh iktikad dalam hati. Itu maksudnya segala-gala ni. Faham lagi? Hak telah disebut sebelum ni. Kemudian pada masa yang ditentukan Allah akan binasakan alam ini, namanya hari akhirat. Pecah habis alam ini. Percaya tak? Percaya, pegang kemah-kemah dengan perintah Allah, alam ini akan hancur lebur. Dipanggil hari kiamat. Allah sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan, sekalian pada alam ini akan dihancurkan. Banyaklah antaranya untuk imam baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila sampai masanya, Allah perintahkan malaikat untuk menggoncang bumi ini sehabis-habis kuat goncangannya. Kalau sekarang berlaku gempa bumi, Tuhan tak buat gempa bumi seminggu 2 kali. Allah jadikan gempa bumi 6 bulan sekali, setahun 2 kali, 3 tahun berlaku sekali. Faham lagi? Itu pun berlaku di Osaka. Berapa ukuran? 8 skala Richter. Butuh bangunan yang tak kuat. Berapa mati? 800 orang mati. Selang 4 tahun ada pula di Turki. 8 skala Richter ukuran dia lah. 1,300 orang mati. Itu tak? Itu semua tu untuk kita ingat tentang hari kiamat. Bila hari kiamat, bukan Turki dan di Osaka saja. Bukan di apa benda ni, di Jawa Timur je gempa bumi. Seluruh bumi digoncang, bukan 8 skala Richter, faham? Tapi dengan goncangan yang paling dahsyat. Habis dengan titiang baru, dengan tato, habis telikuk, habis dengan nasi dagang tato, faham? Dengan ladang batu buruk, setiap kampung, setiap isi bumi digoncang dengan zilzal, goncangan yang amat dahsyat. Faham lagi? Kita yakin tak? Yakin itu simpan dan tak berganjak dah. Faham? Itu panggil iktikad. Kemudian pula ditiup sangkakala yang kedua, bangkit pada kubur masing-masing. Itu kepercayaan simpan pula dalam hati. Itu iktikad. Kenapa dalam perjalanan kepercayaan tadi ada buah-buah mengarut orang buat lagi. Dan beroleh syafaat Nabi dan kekal dalam syurga. Orang yang dapat syafaat Nabi, orang yang benar akidahnya. Akhirat yang beri syafaat Nabi. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya. Yang dapat memberi pertolongan pada hari kiamat ialah Nabi. Bukan YB. Nabi. YB tak dunia. Boleh ajar. Faham lagi? Rumah rosak, dinding pecah. Khabar ke YB? Faham lagi? Dia boleh ajar. Papang 2, 3, 14 belah ping. Akhirat boleh. Faham? Akhirat Nabi. Nabi Musa boleh beri syafaat. Nabi Muhammad beri syafaat. Nabi Isa beri syafaat. Habis Nabi-Nabi beri syafaat. Bukan Nabi kita seorang.
Kerana dalam hadis kata, yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya. Yang dapat beri pertolongan pada hari kiamat, nabi-nabi. Kita nak nabi tolong kita hari kiamat. Kena ikut lah. Datang dunia tak boleh ikut. Lepas tu nak minta tolong pula. Dan kekal dalam syurga dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Dia kata dah kalau ada orang semayang daripada muda pak tua dak kaya pun. Lah kaya lah tu. Boleh semayang. Orang miskin tak boleh semayang. Piti banyak. Dia orang kaya, orang senang, orang yang dapat melakukan taat kepada Allah. Tu orang senang. Kita nak jadi orang senang ke tak? Tak jadi orang senang. Ni orang senang ni boleh mari sejik. Dah orang susah, anak-anak kita duduk rumah, duduk main TikTok. Ada orang ngajar, dak mari ngajar fiqh, dak mari ngajar itu usul, dak mari ngajar hadis, budak kita tak kena-kena ke dia. Dia siang cari makan ketara, malam tengok televisi bersukuri dengan anak-anak macam datang. Tak? Kenapa tu? Dah siang cari makan, malam balik duduk lagu. Kita ambil poster, faham? Ulama lah, tak kira lah. Ustaz Abdul Somad Riau. Kita pun tapek poster tu di kandang lembu. Lembu pun mari jujur, mari tengok. Abi pakat tengok di poster. Kita tapek di kandang kambing pula, gok kambing. Abi kambing mari tengok benda apa ni, ketah apa ni. Lepas tu buh di gok ayam pula. Okey? Malam tu ceramah Ustaz Abdul Somad. Okey. Malam tu kambing tu mari tak? Lembu tu mari tak? Ayam tak mari tak? Gitulah manusia hak ramai ni. Muka bola siapa pun ngajar dah hari masjid. Pasal dia lembu. Mana orang yang tak ada uzur lah. Sebab tu Allah kata wahum kal an'am, mereka sama seperti lembu. Faham lagi? Tak ada kena-kena ke dia. Dia nak pagi sampai ke petang cari makan. Pagi keluar cari makan, kita keluar tak? Keluar. Lembu tu beak gok. Kambing tu beak. Ayam tu beak. Itik tu beak. Petang kita balik ke rumah. Lembu masuk gok petang. Kambing adik-beradik. Yang membezakan kita daripada hayawan, malam kita datang ke masjid untuk mendengar majlis ilmu pula. Barulah kita tak sama dengan lembu, kambing, biri, itik, ayam dalam gok tak mari dah. Faham lagi? Kalau bar cari makan saja, hayawan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tamamlah, mana sempurnalah kitab Ma'ariful Iman, pengenalan-pengenalan iman, taklif karangan Afqarul Ibad, hamba yang paling fakir ilallah, kepada Allah, Rabbihi Tuhannya Al-Latif, yang bersifat lemah lembut, Asyari yang sangat mulia. Nama dia Sayyid Alwi bin Abi Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i, ghafarallahu lahu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan baginya. Amin. Pasal ini satu pasal pada menyatakan hukum aib. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Soalan yang pertama. Jika dalam surah Al-Fatihah pada kalimah Ad-Dallin, suara kita sekejap keluar, sekejap tak keluar, adakah sah Fatihah kita? Seterusnya, adakah sah salat kita? Adakah boleh kita mengangkat tangan kita sebelum selesai menyapu seluruh bahagian muka semasa berwuduk dalam fasa membasuh muka? Baik. Dia kata masa baca Fatihah, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi suara kita adakan bunyi, ada tak berbunyi. Guana kira, tak boleh. Jangan biar dia hilang suara. Contohnya, masa walak, ramai orang hilang. Patutnya waladdah, tak butuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdah. Ada orang walad, walak ke dha tu kosong. Faham lagi ya? Itu bukan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah.
Jadi kata ulama-ulama fiqh dalam bab solat, hendaklah orang itu mengulangi sebutan ayat yang terakhir tadi supaya sah bacaannya. Faham lagi? Kenapa? Kerana qiraah itu yang macam Nabi baca. Bukan suara macam Nabi. No. Huruf disebut itu macam Nabi sebut. Nah, Nabi sebut putu, kita sebut putu. Nabi buat dak putu, kita buat dak putu. Faham lagi? Ada pernah dapat suara macam Nabi, tak dapat. Macam Nabi Yusuf tak dapat. Siapa sih suara meh-meh Nabi Yusuf? Faham lagi? Sedangkan Nabi Yusuf hanya separuh je kesedapan suara Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab hadis. Faham lagi? Jadi contoh putuh ni, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada antara dha dengan lim putuh. Tak boleh macam gitu. Nabi kata la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sembahyang mereka yang tak qiraah, tak baca akan Fatihah. Baca Fatihah yang datang kepada kita daripada Allah melalui lidah Nabi gitu. Jangan buat putuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dallin hilang. Sebaiknya janganlah bagi hilang. Okey. Soalan seterusnya, kalau kita basuh muka masa ambil wuduk, boleh tak kita angkat tangan? Boleh tak? Kita basuh muka dah habis, boleh bagian atas aja. Maka kita ambil air lain pula, bagian bawah pula. Sebab kalau ambil bagian atas saja kita tarik dan air itu tak cukup untuk membasahkan bagian bawah, kita tarik juga, kita kira sekali saja, tidak sah. Kerana air itu mesti berlari pada anggota wuduk. Faham lagi? Jadi mu nak basuh 2 kali ke 3 kali, basuhan yang pertama dalam fiqh ialah basuhan yang sudah rata sekalian muka. Contohnya kita basuh sekali tu cukup rata sekalian muka, dipanggil basuhan itu nombor 1. Tapi kalau kita basuh 4 kali cebok barulah rata suti muka, dipanggil yang keempat itu basuhan yang pertama. Bila dipanggil pertama? Bila sudah rata sekaliannya, panggil pertama. Walaupun dengan 2 kali cedok atau 4 kali cedok atau sekali cedok. Soalan seterusnya, solat subuh imam tidak duduk antara 2 sujud. Tergodah dia terus dengan rakaat kedua. Kita mufarakah lalu betul ke? Rakaat kedua tinggal pula kunut. Imam sujud sahwi. Kalau yang ikut imam kena buat guana itu ustaz. Imam tak duduk antara 2 sujud, kita tegur dah subhanallah, tak jadi apa. Dia terus bangun rakaat kedua. Duduk antara 2 sujud adalah rukun solat. Kalau rukun tidak dibuat, tak sah solat. Sekalipun dia sujud sahwi, tetap tidak sah. Contoh orang yang meninggalkan duduk antara 2 sujud. Faham? Duduk, dia tak duduk antara 2 sujud. Maka sujud yang kedua tidak sah. Dia nak sah sujud yang kedua, mestilah setelah sah duduk antara 2 sujud. Nak sah sujud yang pertama, mestilah kena sah dulu i'tidal. Nak sah i'tidal, mestilah sah rakaat. Kalau orang itu rakaat tak dang sampai separuh, dia pun sami Allah. Faham? Rakaat dah sah lagi, dia sami Allah dah. Sah dah i'tidal? Dah. Nak sah rukun yang selepas, syarat ni mesti sah rukun yang sebelumnya. Nak sah rakaat, mesti sah Fatihah. Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Allahu akbar. Malah baca waladdallin kali. Sah lagi Fatihah? Tak, dia pun rakaat. Sah tak rakaat? Tak. Yang kata kita boleh tak payah ulang, hanya memada dengan sujud sahwi, meninggalkan sunat ab'ad. Kita tertinggal baca doa kunut. Faham lagi? Kita baru teringat, dah dia tak baca kunut, tak apalah sujud sahwi. Tinggal rukun tak boleh sujud sahwi. Faham? Kena ulang balik rakaat yang tidak ada rukun. Kediam sekali sujud sahwi. Soalan seterusnya, Ustaz selalu menulis pukul 12 malam. Kenapa sekarang sudah tidak menulis? Kurang sihat. InsyaAllah akan menulis hari 2 lagi. 3 bulan dah tak sihat.
Tolong doakan saya bertemu jodoh. Budak mu seorang, orang jumpa belaka jodoh. Semua orang dapat jodoh. Orang asli, orang dalam hutang pun ada jodoh. Nampak? Tapi amin. Mudah-mudahan awak mendapat jodoh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baca subhana rabbiyal a'la saja dalam sujud boleh tak? Boleh. Bacaan dalam rakaat dan sujud ada dua bacaan. Bacaan yang pertama subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dalam rakaat. Bila sujud pula Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan satu lagi riwayat dalam rakaat subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, gitu. Dan nanti bila sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dua-dua bacaan ni mempilih nak baca mana-mana boleh belaka. Semuanya sunat belaka. Saya nak baca subhana rabbiyal azim saja, silakan. Betul, ada hadis. Saya nak baca subhana rabbiyal a'la saja dalam sujud, boleh, ada hadis. Faham? Saya nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh, ada hadis. Faham lagi? Sedang saya baca surah Fatihah, imam saya sebut amin. Saya ikut amin. Lepas itu saya sambung Fatihah saya hingga selesai. Soalannya sah ke Fatihah saya? Sebab orang kata tak sah, batal solat. Sebab tak ulang semula baca Fatihah. Mohon pencerahan. Baik. Dia tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam walad dhalim. Nah, dia pun amin. Boleh sambung. Tak payah baca daripada awal. Faham tak? Kerana apa? Amin itu disuruh oleh Nabi. Benda yang disuruh dalam semayang tak memutuskan Fatihah. Faham tak lagi? Benda yang tak disunatkan baru putus. Faham? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hajing. Alhamdulillah. Tidak disuruh. Maka kena baca semula bismillah. Faham lagi? Tengah-tengah baca Fatihah Maliki yaumiddin, tu imam turun sujud sajadah. Dia nak turun tak? Wajib kena turun sujud sajadah ikut imam. Naik kaki baca semula tak Fatihah? Sambung. Berapa sambung? Tak putus ke? Dia pun baru sekerat tadi mu turun tak? Tak putuslah kerana sujud sajadah tu disuruh syarak. Faham lagi? Amin disuruh tak dengan imam tu? Kita amin sama imam, syarak suruh tak? Suruh. Nabi kata idza amanal imamu fa aminu. Bila imam kata amin, mu kata-kata. Oleh kerana Nabi kata mu kata juga, maka tak putus mualat Fatihah mu. Faham? Kerana disuruh syarak. Soalan seterusnya. Apakah yang menjadi kebanggaan rakyat Terengganu maju sekarang ini? Tak tahulah. Ada buah budak-budak boleh main patai, rombok habis. Kuala Neguru bagus dia buat. Tengok Kuala Neguru. Playground tempat budak-budak main. Tak, suka budak-budak. Kita bagi anak kita kan suka dengan ada buah, dengan ada papa glosor. Hak tu budak-budak nak suka main. Ni hak daripada 400-500 orang sepetang budak main batu buruk. Dan ni tak ada seorang boleh main. Nyegi buat perahu lacak kuning hak batu belah batu petakuk. Faham tak? Bala sungguh. Jadi kita haraplah kerajaan baru lepas pilihan raya 15 tadi buat balik benda itu untuk kemudahan anak-anak bermain. Sebab apa siang budak-budak pergi rombok. Tak? Tinggal perahu benda si tanggang. Faham lagi? Tak boleh main, budak turun ngecung jatuh tak tanah berbau. Nak, kok mana mari akal lah pergi rombok. Mulai-mulai ada apa-apa kosong musim kita duk tengok mau anak duk main. 400-500 orang sepetang mari. Tak termasuk Jumaat satu, beribu orang mari. Dan ni tak ada seorang budak boleh main. Patah batu buruk. Apa dak buat? Nak? Bukan dalam hutang, nampak terang-terang. Saya pernah terbaca jika kita baca la ilaha illallah 3 kali lepas wuduk, maka dia ampunkan dosa. Betul tak? La ilaha illallah 3 kali lepas wuduk. Mu baca bukan kata lepas wuduk, mana-manalah mu baca, itulah kalimah yang menjayakkan kamu masuk syurga. Mu kata sekali je masuk syurga juga. Lagi.
Man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang last sekali dalam dunia dia kata la ilaha illallah, sekali ya masuk syurga. Dah mu 3 kali, lebih pada masuk. Faham lagi? Nah. Apakah hukumnya kalau kita tersalah baca tayat akhir pada tayat awal? Harus tidak rosak semayang kita. Cuma kita bila imam sudah naik Allahu Akbar, kita abidah tayat awal, saja kita sambung tayat akhir. Khilaful aula, menyalahi yang lebih elok. Kerana yang lebih elok bacalah sekadar yang tayat awal saja dan naik mengikut imam. Tetapi jika kita sudah habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, imam masih belum naik, maka hendaklah kita teruskan baca tahiyat. Wa ala ali sayyidina Muhammad, kerana diam itu tidak elok. Afdal membaca zikir. Okey? Soalan seterusnya. Jika seorang itu melakukan onani sebelum azan subuh, lalu mandi wajib selepas azan subuh, ketika bulan puasa, adakah masih sah puasa beliau? Jawabnya sah puasa orang yang berhadas janabah. Yang tidak sah puasa ialah hadas haid, hadas nifas. Itu batal, tak sah puasa. Faham? Nak sah puasa tidak syarat suci dari hadas janabah. Hadas janabah disebabkan keluar mani ataupun persetubuhan sebelum subuh. Nah, dia jimak isteri dia pukul 12 malam. Lepas tu dia tidur tak mandi junub. Bangun-bangun 6.30. Sedangkan subuh pukul 6. Bermakna setengah jam sudah dalam waktu siang. Hukumnya sah puasanya. Sah. Bahkan di siang hari keluar mani pun tak batal lagi. Dengan syarat bukan dia yang ikhtiar. Kalau dia yang ikhtiar, batal. Duduk saja tengah hari, ya mani, keluar. Mani pun keluar, batal. Kerana dia yang suruh keluar. Faham? Tapi kalau siang hari dia termimpi keluar mani, tak batal puasanya. Soalan seterusnya. Apakah hukum wanita haid duduk dalam masjid? Hukumnya tidak boleh berhenti. Faham lagi? Boleh lalu, tak boleh berdiam diri, iaitu berhenti. Sama ada berhenti itu berdiri atau duduk. Faham? Lalu boleh. Dalilnya ketika Aisyah radhiyallahu anha uzur haid, Nabi pernah suruh dia masuk dalam masjid ambil tikar. Kata Aisyah, saya haid. Nabi kata, haid bukan pada tanganmu, pergi ambil. Menunjukkan boleh masuk pergi ambil barang. Bukan pergi duduk dalam masjid, ambil barang. Faham? Jadi kalau perempuan yang haid, dia tertinggal anak kucing dalam masjid, dia boleh masuk balik. Dan dia masuk tadi suci. Faham? Contohnya, tadi dia ada majlis ilmu. Dalam keadaan suci. Nah, habis majlis, dia keluar. Nitah jalan, siapa kat belah jalan seberang, kereta kucing. Tinggal dalam masjid pula anak kucing. Faham? Lipat balik, nak nitah jalan, mak repik lalu. Wow! Kejut haid. Faham tak lagi? Keluar haid. Maka dia pun, haid dah aku. Boleh masuk dalam masjid. Faham? Bukan masuk duduk dalam masjid. Ambil barang, semata, beg dan sebagainya. Boleh. Okey? Yang tak boleh duduk diam, berhenti dalam masjid. Apakah makna celaka? Celaka ni bukan celaka. Itu bahasa Terengganu. Celaka anggu budak ni. Kadang menunjukkan makna takjub, kehairanan. Tak? Macam budak tu dia boleh akak benda orang kecil dia boleh akak barang yang berat. Orang tu kata, celaka anggu budak ni. Kagoh sungguh. Celaka tu herang sungguh. Faham lagi? Itu celaka. Bukan celaka. Celaka lain. Celaka lain. Celaka laknat haram kata. Nak? Contohnya orang tu dia orang barang-barang je. Nah, tapi lain ni orang tengok jadi kejut, tengok jadi kaya. Celaka ngomong. Nak, wakak kata macam sedih mu. Padahal dulu jalan kaki je. Nah, mana herang. Mana lagi? Tuan sewa tak mau pulangkan duit deposit. Tuan rumah sewa tak mau pulangkan deposit. Padahal dah lama pindah. Baik. Kita nak sewa rumah.
kita bayar deposit. Contoh 1 bulan. Nak duduk bulan ni, kena bayar 1 bulan ni, kena bayar dah. Lepas tu 1 bulan lagi deposit. Kita pun bayar lah. Sebulan 1,000, deposit 1,000 untuk 1 bulan. Bila kita nak pindah dan kita tidak ada hutang bulanan, tuan rumah kena kembalikan 1,000 itu. Faham lagi? Tapi banyak berlaku, dia tak kembalikan. Nah, hukumnya tak mengembalikan wang deposit, sedangkan penyewa tidak ada berhutang bulanan, hukumnya haram. Faham lagi? Haram hukumnya. Banyak tuan rumah sewa yang buat kerja haram seperti ini. Dan bukan tuan rumah saja, penyewa pun masuk masalah. Yang lagi tak bayar sewa, satu masalah. Itu dari segi penyewa ada kau. Faham lagi? Ada tuan rumah janji kalau apa-apa rosak, dia kita baiki dulu, dia akan ganti. Tapi bila kita bayar habis 3-4 ribu, dia tak mau bayar. Dia kata saya tak suruh baiki. Rumah dia jadi molek. Ini juga makan harta orang secara batil, pergi taubat di Mekah tidak sah. Kena bayar balik harta orang. Jangan main-main. Nak nyewa rumah, ngaji dulu bab ijarah, bab menyewa. Faham? Jangan duk nampak pitih ingat. Katanya penyewa kalau paip pecah, macam mana? Paip pecah buat backyard dulu. Kat gini lama nak pindah keling ah. Simpan bil, faham? Jadi seduduk selama 8 tahun, habis 11,000 backyard rumah tu. Dalam 8 tahun tak pelik dah, betul tak? Kadang siling, kadang apa pecah. Tunjuk bil tak mau bayar skepeng. Jadi tuan rumah dikira berhutang dengan penyewa sampai mati. Dan tak lepas. Melainkan pada hari kiamat, dia akan panggil orang yang menyewa, mu halal tak? Halal, alhamdulillah. Tak halal, masuk neraka. Nah, itulah. Penyakit ada pada dua belah pihak. Kadang pada tuan rumah sewa, kadang pada penyewa. Nah, kadang-kadang dua-dua bagus. Tuan rumah sewa pun bagus, alhamdulillah, orang soleh. Nah, penyewa pun orang soleh. Jenis tak kena atau orang dan sebagainya. Faham lagi? Waktu kita nak jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, jadi tuan rumah yang baik. Bila sewa rumah orang, kita orang baik, tak kena harta orang. Faham? Lepas tu nak jadi orang baik. Orang baik bukan orang kafir. Faham? Orang baik bukan taat perintah Allah, takut perintah Allah dan menjaga muamalat sesama manusia. Soalan seterusnya, ada seorang ustaz kata kalau kita baca ayat Quran sebelum solat adalah menokok nambah ajaran yang Nabi tak buat. Baca Quran dalam solat bukan luar solat. Betul ke? Betul lah, ustaz itu sudah tidak betul. Dalam solat Nabi suruh baca apa? Baca yang pertama yang wajib surah Fatihah. Faham lagi? Surah Fatihah. Selepas surah Fatihah Nabi suruh baca apa? Baca surah. Okey. Kemudian kalau kita tak masuk dalam solat, di luar solat, ada tak Nabi suruh baca Quran? Ada tak? Ada. Masa mana? Antaranya Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Okey, hadis sahih. Baik, Nabi suruh baca tak yang Quran dalam hadis tadi? Suruh. Masa mana hadis ni disuruh baca? Dalam semayang atau luar semayang? Hadis ini umum, masuk apa yang kita baca dalam semayang dan luar semayang. Baik, di luar semayang kat mana tak boleh, kat mana boleh? Selagi tidak ada pada tempat yang dilarang, boleh baca. Bukan dalam jambang, bukan tempat najis. Maka sebelum semayang dia pergi baca ayat Quran. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tak boleh, dia berintikad wajib kena baca surah An-Nas sebelum takbir. Pandangannya itu, pegangannya itu salah. Faham lagi? Kenapa? Kerana Nabi tidak wajibkan baca An-Nas sebelum semayang. Mu nak baca apa surah pun sebelum semayang kau pandangmu. Khatam Quran pun boleh. Faham lagi? Tapi bila imam takbir, mu takbir. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan imam Allahu Akbar, kita baru nak start baca surah Yasin. Imam tayat akhir, kita baru amin. Baru nak masuk
bismillah. Tak betul lah. Faham lagi? Jadi sebelum semayang boleh baca Quran, tidak ada larangan. Selepas semayang boleh baca Quran, tidak ada larangan, selama tak duduk dalam tandas. Cuma jangan kita intiqad, wajib kena baca ayat Quran sebelum takbiratul ihram. Faham lagi? Hukumnya baca di mana saja harus. Sebelum semayang, masa berjalan, masa naik motor, lepas ambil wuduk, masa berjalan dalam masjid boleh baca Quran, masa berlari ni atas jalan boleh baca Quran. Faham? Dan setengah ulama mengatakan sunat kita baca ayat-ayat Quran minta berlindung daripada gangguan syaitan jika kita diganggu dengan was-was. Antaranya Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar 10 tahun yang lepas, kitabnya Ahsanil Kalam, sunat kita baca nak surah minta berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan. Kalau baca itu niat minta berlindung, jadi boleh pahala. Maksud sunat itu dapat pahala. Dah. Soalan terakhir. Apakah hukum kita berniaga guna duit pinjaman bunga? Berniaga halal, meminjam bunga itu haram. Kullu qardin yajuru nafa'ah fahuwa riba. Setiap kita buat muamalat yang menarik keuntungan daripada bunga, itu adalah riba. Maka riba itu haram. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Faham lagi? Jadi kalau kita nak berniaga, kita buat loan yang ada riba, maka perbuatan muamalat kita itu berdosa. Perniagaan mu halal, mu buat pinjaman tu haram. Faham tak? Itu yang diharamkan, pinjaman itu. Nah, kerana ada bunga. Ada soalan lisan? Ada tak? Tak ada dah. Ada 2 hadiah malam ni daripada butik Primavera. Yang pertama, saiz siapa ni? XL. Siapa badan XL? Dah, bangun. Meh, ambil hadiah. Kuta pula, tak ada lah jubah. Meh. XL. Meh depan. Nama dulu, khabar nama. Amir Abdullah, comel nama. Nak? Asal kat mana? Merbau Patah. Dulu sekolah mana? Sultan Sulaiman. Mesti ada belajar sejarah tau. Ada sikit. Nak tanya soalan sejarah aja. Okey. Ketika satu peristiwa bersejarah berlaku di bumi Terengganu, iaitu tentera laut Inggeris berkumpul di depan muka Kuala Terengganu untuk mengugut kerajaan Terengganu supaya menyerahkan Sultan Mahmud Muzaffar, Sultan Lingga yang berada di Terengganu. Sultan itu kononnya dikendaki oleh British nak tangkap. Faham lagi? Kerana apa? Dakwa British ini, Sultan Mahmud Muzaffar ini mengganggu urusan di Pahang. Sedangkan ketika itu Kesultanan Melayu, Lingga, Riau, Pahang dan Johor adalah satu negeri. Kesultanan Empire Riau, Lingga, Pahang dan Johor. Maka Sultan Lingga masuklah hak dia. Tapi oleh kerana Belanda berpakat dengan British untuk menafikan hak orang Melayu pada bumi sendiri, lalu dia nak tangkap Sultan Lingga yang ada di Terengganu dan ugut nak bedil Kuala Terengganu. Kalau 24 jam masa, Sultan Terengganu tak serah Sultan Lingga kepada British. Habis 24 jam tak serah, kerana Sultan Lingga adalah anak saudara Sultan Terengganu. Soalan dia, tarikh apa, mana, berikan tarikh kejadian tersebut. Tak tahu boleh kat dia. Dia berlaku pada 11 November 11 November 1862. Okey, balik Google. Nampak? Lepas tu kajilah kisah sejarah kita Kesultanan Melayu kita dulu-dulu. Terima kasih. Saya XL. Allahumma salli Muhammad. Saya L pula, siapa nak? Ni soalan senang, soalan pertama payah. Saya L. Lihat, malu benda kak. Salah boleh kak dia? Betul, lagilah boleh. Ni color merun. Dia. Main-main dah. Saya L.
Kuta. Tak payah beli dah. 50 ya dah untung. Hang lagi. Dah. Awak padang air. Boleh? Boleh ha. Dak padang awak tambah kayu batik kat sini. Dah. Baik. Asal orang mana? Asal Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Tu maram di sini. Ustaz. Ya tak? Nama apa? Wan Muhammad Imran. Tuan Wan Muhammad Imran. Wan Muhammad Imran bin Wan Muzaffar. Wan Muzaffar. Nama raja tadi. Terlepas soalan. Waktu tanya dia. Soalan dia mudah. Saya nak tanya bahasa Terengganu. Dialek Terengganu. Apa makna erong? Bahasa Terengganu dah erong tau. Terengganu tu erong. Acu erong ke? Erong. Erong itu maksudnya perbetulkan lagi. Atau potong lagi. Acu erong sikit meja tu nampak tajam sangat bahan paling udak-udak. Dia pun gaji jadi bulat sikit. Okey. Boleh aja juga. Pingat perkataan tu okey. Ambil pakai molek. Terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.